Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal Islam. Yang dihormati pengarah yakni Ustazah Dr. Ni Asilah binti Ni Ali, dan juga saya memperkenalkan rakan seperjuangan saya yakni Abdul Hanan bin Muhammad Ahruman. Alhamdulillah, pada hari ini kami berpeluang untuk menjalankan tugasan pembentangan di mana tugasan tersebut meminta untuk menganalisis salah satu amalan khurafat dan juga memberikan bagaimana cadangan untuk mengatasinya. Okey. Amalan khurafat yang kami pilih adalah berkaitan dengan penggunaan pelaris. Okey. Seterusnya kita akan lihat daripada sudut pengenalan khurafat dan juga apakah yang dimaksudkan sebagai pelaris. Kita akan pergi satu persatu. Baiklah, dari sudut pengenalan. Secara umumnya, Islam tak melarang sesuatu ilmu atau amalan sekiranya ia tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip ajaran Islam serta tak melanggar batas-batas yang telah digariskannya. Namun, sekiranya sesuatu ilmu atau amalan itu bercanggah dengan apa yang telah digariskan oleh syariat Islam, maka kita ditegah daripada mengikuti dan mengamalkannya. Kita hidup sebagai umat Islam ataupun hidup dalam agama Islam ni, segala apa perkara pun boleh buat, tetapi jangan melanggar syariat, kerana sesuatu perkara itu ada batasnya, ada halangannya. Itulah yang dijelaskan. Seterusnya, maksud khurafat di sini, kita pergi kepada maksud khurafat. Sebab apa? Kita perlu faham dulu apa yang dimaksudkan dengan khurafat. Barulah kita akan pergi kepada apa contoh amalan khurafat yang dipilih, iaitu pelaris. Khurafat ialah semua cerita, sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran pantang larang, adat istiadat moyang-moyang zaman dulu, ramalan-ramalan, pemujaan yang menyimpang daripada ajaran Islam. Maksudnya kat sini, sesuatu perkara ataupun aktiviti pemujaan, contohnya pemujaan kubur, pemujaan tidur di kubur selama 7 hari sebab nak dapatkan tuah, sebagai macam-macam lagi yang kita pernah dengar. Contohnya ilmu pengasih ke, ilmu batin, duit boleh tukar jadi daun, daun boleh tukar jadi duit, maafkan saya, dan macam-macam lagi. Jadi satu amalan yang dipilih adalah berkaitan dengan pelaris. Baiklah, untuk definisi pelaris daripada Kamus Dewan, pelaris ditakrifkan sebagai ilmu, hikmah atau jampi penawar dan lain-lain yang boleh menjadikan jualan. Maksudnya kat sini, pelaris ni kebiasaannya digunakan dalam perniagaan. Kerana apa? Kerana pelaris maksudnya kan daripada sudut perniagaan ni ada saingan, kadang-kadang kita untung, kadang-kadang kita rugi. Jadi pelaris kat sini adalah berfungsi untuk memberi satu contohnya dia melariskan jualan, macam tu. Dalam kamus pelajar pula, pelaris bermaksud mantra dan sebagainya yang dapat menjadikan sesuatu itu laris. Macam itulah maksudnya. Kita ambil konsep daripada sudut perniagaan. Okey. Dalam Islam, perniagaan adalah amat digalakkan. Kerana apa? Kerana baginda Nabi Muhammad SAW juga adalah juga pernah berniaga. Jadi dekat sini kita fahamkan konsep pelaris ni adalah contoh dia adalah salah satu perkara adalah ianya adalah mensyirikkan Allah kerana meminta sesuatu ataupun mengharapkan sesuatu selain daripada Allah. Yang kedua adalah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala ahada ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadi wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadi. Maksudnya tak ada makanan yang dimakan oleh seseorang itu lebih baik daripada hasil tangannya sendiri. Contohnya adalah seperti Nabi Daud alaihi salam yang memakan hasil daripada usaha tangannya sendiri.
Jadi dekat sini, dalam perniagaan, perlulah ada batasnya. Kita, rezeki ni semuanya datang daripada Allah. Jadi, pengharapan yang utama adalah daripada Allah. Seterusnya, kita akan pergi kepada apakah tujuan-tujuan lain dalam penggunaan pelaris ini secara lebih mendalam dan juga bagaimana cadangan mengatasinya. Ianya akan diterangkan oleh rakan saya, iaitu Abdul Hanan bin Muhammad Ahruman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada saudara Nazmi atas penerangan tentang pendahuluan tugasan ini serta penerangan tentang apakah itu amalan khurafat serta apakah yang dimaksudkan dengan pelaris. Okey, baiklah. Saya Abdul Hanan bin Ma'ruman akan meneruskan lagi pembentangan ini dengan akan mengemukakan pula apakah tujuan dan punca manusia terlibat dengan amalan khurafat ini, iaitu pelaris. Baiklah, kita pergi kepada isi yang pertama. Isi yang pertama adalah mereka mempercayai pelaris ini dapat melariskan perniagaan yang diusahakan oleh mereka. Berdasarkan menurut Nizam Sahat 2015, dalam jurnalnya beliau menulis bahawa terdapat seorang responden yang telah dapat ditemu bualnya dan bercerita tentang pengalamannya sendiri apabila beliau sendiri menggunakan khidmat pelaris ini, dan beliau menyatakan bahawa hasilnya sangat lumayan kerana pada awalnya perniagaan beliau agak merosot dan merudum. Kemudian apabila dia pergi berjumpa dengan Bomoh memberikannya tangkal dan azimat untuk diupacarakan. Kemudian beliau mendapat melihat sendiri bahawa hasilnya agak lumayan. Jadi apa yang kita dapat simpulkan di sini, mereka mempercayai perkara ini kerana melihat kepada hasilnya. Baiklah, kita pergi kepada isi yang kedua tentang punca ataupun tujuan manusia menggunakan pelaris ini. Baiklah, isi yang kedua, mereka menggunakan ilmu hitam ini untuk membalas dendam pada orang yang menggunakan sihir sesama mereka. Baiklah, menurut Nizam Sahat juga, dalam jurnalnya ada ditulis terdapat seorang lagi responden lain yang menceritakan bahawa perniagaannya disihir oleh seorang tauki Cina. Kemudian peniaga tersebut pergi berjumpa dengan Bomoh untuk mencari siapakah yang menyihir mereka. Kemudian apabila dapat mengetahui orang tersebut, mereka menggunakan ilmu hitam ini untuk membalas dendam kepada orang yang menyihir mereka. Jadi kat sini kita dapat lihat bahawa punca penggunaan pelaris ini adalah disebabkan mereka saling menyihir antara satu sama lain. Okey, baiklah. Saya akan teruskan kepada isi yang seterusnya, iaitu bentuk-bentuk pelaris. Okey, kita akan pergi kepada contoh-contoh bagaimana sesuatu pelaris itu dibentuk. Misalnya yang pertama adalah tangkal yang dijampi. Contohnya seperti benang hitam yang diikat-ikat pada suatu patung, itu adalah seperti tangkal. Kemudian wafak pelaris. Wafak pelaris ini ialah suatu helaian yang diisi dengan kisah-kisah orang soleh. Misalnya seperti kisah Ashabul Kahfi dan sebagainya. Dan mereka bergantung kepada wafak pelaris ini untuk melariskan perniagaan mereka. Kemudian mereka juga ada yang mempercayai bahawa bulu burung cenderawasih mampu melariskan perniagaan mereka. Dan seterusnya, ada juga yang menggantung gambar tokoh-tokoh dan mengharapkan agar gambar tersebut dapat melariskan dan membantu menaikkan lagi jualan dalam perniagaan mereka. Kemudian, kita akan lihat kepada dalil larangan ke atas semua pelaris ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat-tamaima wat-tiwalata syirkun." Maksudnya, sesungguhnya jampi-jampi, tangkal dan tiwalah itu adalah syirik. Riwayat Imam Ahmad. Baiklah, kita pergi kepada bahagian yang terakhir dalam pembentangan ini, iaitu cadangan mengatasi amalan khurafat ini, iaitu amalan pelaris. Baiklah,
isi yang pertama adalah sering bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengharapkan sesuatu rezeki. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akharuna yatribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Maksudnya, dan yang lainnya orang-orang yang musafir di muka bumi untuk mencari rezeki dan limpah kurnia Allah, dan yang lainnya lagi orang-orang yang berjuang pada jalan Allah dan agamanya. Di sini kita dapat lihat bahawa ayat ini menyatakan bahawa kesemuanya kurniaan Allah. Maka kita perlulah berharap pada sesuatu rezeki itu milik datangnya daripada Allah. Baiklah, cadangan yang kedua adalah merancang strategi perniagaan yang strategik untuk mendapat keuntungan yang halal dan dibolehkan dalam Islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan maksudnya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Ankabut ayat 69. Di sini Allah menyatakan bahawa sesiapa yang berjihad dan mencari keredaan Allah, di mana seseorang itu merancang strategi dalam perniagaan, sama ada secara fizikal ataupun rohani. Rohani di sini bermaksud mengamalkan solat tahajud, sentiasa berdoa kepada Allah. Kedua-dua strategi ini boleh mendatangkan hasil kejayaan kerana Allah sudah berfirman dalam surah ini. Kemudian cadangan yang ketiga adalah sering belajar perkara baru tentang perniagaan pada kursus-kursus yang berkaitan dengan ilmu perniagaan. Seperti kita tahu, sekarang kini adalah masa zaman globalisasi di mana banyak orang membuat kursus tentang ilmu perniagaan. Maka di situ kita perlulah meraih ataupun mengambil peluang untuk sama turut mendengar dan mengambil ilmu berkaitan dengan perniagaan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, daripada surah An-Nahl ayat 43, yang bermaksud, oleh itu bertanyalah kamu wahai golongan musyrik kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Di sini kita dapat lihat, sekiranya kita tidak tahu, kita perlulah bertanya. Dan dalam ilmu perniagaan ini juga kita boleh mengambil iktibar di mana sekiranya kita tidak tahu sesuatu perkara tentang strategi perniagaan, janganlah kita terus mengambil jalan syirik kepada Allah, iaitu menggunakan pelaris. Baiklah kita belajar ataupun menuntut ilmu tentang strategi perniagaan. Baiklah, itu sahaja daripada kami, dan di sini saya sertakan rujukan yang kami gunakan. Baiklah, itu sahaja daripada saya dan Najmi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.